Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak menerangkan tentang bagaimana nak invest secara beginner. Okeylah, saya ada 4 point lah. 4 point saya dah tulis dah apa semua kan. Pertama sekali, kita kena faham apa itu invest dan juga apa itu trading lah. Semua cakap, sebab kenapa saya cakap macam ni, sebab kita kena faham basic, segala basic dahulu. Okey, apa itu invest? Invest more to long term. Kalau trading more to short term. Saya cakap kenapa invest ni long term, disebabkan apabila orang trade saham, orang trade crypto ke forex tak pegang, tapi forex tu haram lah. Cumanya trading ni dia tak akan pegang pelaburan dia tu, dia tak akan pegang dana dia tu more than 3 years. Dia just, kalau within 3 years tu ataupun bawah than 3 years dia nampak tak perform, dia terus tukar. Itu baru nama trading. Invest ni kita pegang portfolio tersebut, dana tersebut more than 3 years, baru kita nampak pulangan dia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, awak kena invest mengikut kemampuan. Kenapa kena mengikut kemampuan? Disebabkan bukan nak buat duit ni, dia kena menggunakan duit awak sendiri. Saya tak nak orang yang pinjam dia korang ke, pada Along ke, pada loan. No ni. Just start small first. Tak perlu nak susah payah. Memang kena guna duit sendiri dulu. Sebab apa? Sebab dia main perasaan lah. Ni saya dah lukis apa semua lah. Saya tunjuk kat klien apa semua. So, apabila kita main perasaan ni, dia akan naik turun perasaan kita ni. Sebab kita nak latih perasaan kita. Macam orang pergi gym lah. Macam orang pergi gym, kita nak latih otot kita ni supaya dia kental, supaya lagi kuat, supaya dapat nampak body kita. Betul tak? Untuk melatih sebagai a good investor, kita kena latih otak dan juga hati kita lah. Apabila duit jatuh, kita tahulah bagaimana nak handle feeling kita ni. Faham tak? That's why kena guna duit kita, disebabkan kita nak latih hati dan juga otak kita supaya kita dapat kental apabila duit jatuh. Macam baru ni Rais duit jatuh kan, betul tak? Duit Rais jatuh. Dan ramai yang contact saya cara nak withdraw, cara nak tutup Rais. Ramai lah. Tengok tu. Macam saya bukan nak katakan salah tindakan tersebut. Setiap orang ada pendapat masing-masing, betul tak? Cumanya bagi saya rugilah. Sebabnya dia dah invest tak cukup setahun lagi, dia dah berhenti. So that's why kepada yang masih berpegang lagi in term of investment, tahniah. Dan teruskanlah. Kita kena latih hati-hati based on kemampuan kita sahaja. Okey. Yang ketiga, jangan tamak. Kenapa jangan tamak? Sebabnya dia kait dengan nombor 2 dan juga nombor 1. Bila kita faham nombor 1, nombor 2 ikut follow, dan nombor 3 jangan tamak lah. Kenapa jangan tamak? Memang kita ni kena tamak in term of trading dan juga investing. Kita kena tamak lah. Kalau takkan nak keuntungan. Cuma jangan sampai terlalu tamak. Sebab akan rugi. Apabila akan rugi, sedihlah kita kan. Itulah biasanya jangan tamak. Apabila kita biasanya lah, orang gaji 1,500 lah, 1,500 minimum, kita invest 1,800. Kita invest 1,500 mengharapkan dapat 1,800. So janganlah sampai tahap tu. Invest 1,500 dapat RM10 untung RM10 pun dah cukup. For now kita kena logik lah. Kita janganlah fikir benda ni nak skin cepat kaya. No, jangan macam tu. Bila kita invest, dia makan masa benda tu. Take time. Invest RM5 saja dulu kepada student yang masih tak mampu. Invest RM5 saja dulu. Yang macam saya RM30 sebulan. Macam mana saya dapat RM1,000 lebih tu, saya top up sendirilah yang tu. Ataupun yang mampu nak RM500 pun tak ada masalah. Just jangan tamak saja. Jangan sesekali tamak. Kalau awak jumpa investor ataupun cakap saya bagi pulangan hari ni awak invest awak dapat, ataupun dalam masa 3 bulan awak dapat, janganlah. Ya Allah, please lah. Bagi saya tak percaya kat orang lain, saya percaya kat diri sendiri in term of duit lah. Nak jaga duit saya, harta saya sendiri ni. So, jangan tamak lah, ya. Yang keempat, yang ini yang paling penting lah. Tak salah nak enjoy new investment. Sebab Allah dah cakap dah lah, dunia ni adalah sementara. So apabila awak dapat keuntungan apa semua kan, awak dapat keuntungan, tak salah awak nak guna. Jangan sekali rasa bersalah bila nak guna untuk buat enjoyment lah. In term of investment, contohnya awak invest RM1,500 dah 3 tahun dah kumpul dapat RM4,000. Awak nak beli, nak tukar tayar kereta baru ke, nak beli iPhone ke, terpulang atas awak. Nak pergi bercuti, tak ada masalah. Jangan rasa bersalah. Sebab duit ni tak ada masa dah kubur lah. Sebenarnya cerita kita sebagai orang Islam kan. Jadinya tak salah lah nak belanja nak bini apa semua kan. Just do your thing. Cuma jangan sampai licin duit investment awak tu. Jelas tak? Okey, ini yang masuk bahagian bonus lah. Bahagian bonus. Bonus di mana kita nak start?
Di mana kita nak start dan investment apa yang patut start, kita cuba dulu. Sebagai mana yang kita tahu, orang biasanya start dengan orang baru mula kerja kan, KWSP, ASB kan, tabung haji, betul tak? Tabung haji kita urus besar lah. Tabung haji, semua ni ialah basic, segala basic. Semua orang tahu. Cuma nak yang lagi advance lah. Awak kira advance tau. Awak dah kenal iaitu RAIS. Kira dah advance lah sebab KWSP, ASB, tabung haji ni, ini semua orang dah go through all. Bukan semua orang tahu benda ni. So awak bila dah kena RAIS, start dengan RM5 first ke RM10 ke, start punya kemampuan saya dah tahu kan tadi kan. Start dengan RAIS dahulu. Lepas start dengan RAIS, ini saya cakap ni bersama pengalaman saya tahu. Setengah orang start dengan emas, ada setengah orang start dengan pelbagai kan. Cuma saya cakap ni bersama pengalaman saya. Saya tak berani nak ajar orang based on saya tak biasa. So saya ajar bersama pengalaman saya saja. Start dengan RAIS dahulu. Kenapa saya start dengan RAIS? Sebab RM5. Itu paling murah. Kalau Wahid start paling kurang RM100. Kenapa saya tak kepada Wahid? Disebabkan saya invest juga ke dalam unit trust. Unit trust ni paling kurang RM100. Sebab awak kena RAIS, saya cadangkan yang kedua menggunakan unit trust. Sebab paling kurang boleh invest RM100. Wahid pun RM100. Kenapa saya tak invest dalam Wahid? Disebabkan Wahid ni sama dengan RAIS, iaitu robo-advisor. Saya tak nak bazir masa saya invest dalam tempat yang sama. Bukan, memang betul dana berbeza, tetapi jenis yang sama. Macam RAIS dan juga Wahid, robot advisor sama. Baik saya berinvest dalam RAIS saja. Lepas tu saya buka dana lain iaitu dalam unit trust. Unit trust ni berbeza. Dia konsep sama tapi berbeza lah. Better saya buka unit trust. Apabila saya rasa okey, itu saya nak buka saham ke, saya nak buka dalam hartanah. Macam tu lah saya. Itu cara saya. Setengah orang saya berbeza. Macam saya better macam tu. Saya tak nak duit saya tu dalam satu semua. Okey, ni RAIS account 1, account 2. Lepas tu RAIS. Oh, tak nak bazir masa. Better buat macam tu. Kita nak diversify investment kita. Betul tak? So, apabila start dengan RAIS dulu, biasakan dulu dengan RAIS RM5 ke, RM10 ke, RM50 ke, RM1,000 terpulang lah. Lepas tu baru buka unit trust. Ni based on pengalaman saya lah. Buka unit trust paling kurang RM100. Lepas tu nak top up RM10,000, RM20,000 terpulang lah. Kan, boleh discuss dengan saya lah sebab saya unit trust consultant. Cuma yang tu lepas unit trust, bila you dah biasa dengan investment, barulah nak invest dalam hartanah ke, dalam saham ke, terpulang. Itu cara saya lah. Sebab saya nak make sure faham dulu term investment ni. Itu yang penting. Term investment tu, awak biasa dengan untung rugi, awak dah nampak dah selok-belok investment, walaupun tidaklah sedalam-dalam orang pro. Macam mana nak pro kalau tak start? Betul tak? Start dengan yang simple lah, RAIS dan unit trust, and then dia rasa biasa, okey, buka yang lain pula. Macam tu. So saya harap dapat membantulah kepada orang yang baru nak start in term of investment. Kan, baru nak start apa semua. So apa-apa boleh tanya through comment dan juga WhatsApp through saya. Tanya pasal unit trust, tentang unit trust pun boleh tanya saya lah. More tu benda tu, saya boleh guide through A to Z lah. Apa-apa boleh through WhatsApp dan juga YouTube. Saya dapat manfaat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.